Suara saya okey tak? Ke slow? Jelas. Jelas semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Baik, untuk malam ini kita akan sambung lagi dengan topik perbincangan kita untuk kelas sejarah. Minggu yang sebelum ini kita sudah buat bab 3 pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kita dah buat bab 4 era selepas pendudukan Jepun, peralihan kuasa kepada British, pentadbiran BMA. Okey, sampailah pengenalan Malayan Union. Baik, sebelum itu kita refresh atau kita recall balik apa yang kita belajar sebelum ini, dan saya juga ada bagi beberapa soalan untuk kamu semua jawab. Nanti kita akan bincanglah untuk soalan yang awak jawab. Cuma malam ni saya nak fokus kepada bab 5 dulu. Kalau tak sempat habiskan, nanti kamu semua bacalah. Kan ada masa terluang sikit, bacalah. Sebab nota yang cikgu bagi tu dalam bentuk point dah. Tapi banyak jugalah. Dalam bentuk point pun banyak juga yang perlu kamu baca, yang perlu kamu orang cakap ingatlah. Bila dah baca ni kena ingat, kena hafal, kena ingat. Satu lagi tulislah. Bila dah kamu nak jawab soalan nanti, tulis. Cuba jawab soalan ulang balik, automatik dengan sendirinya kamu akan dapat ingat apa isi bagi topik-topik yang penting tersebutlah. Okey, dalam perancangan cikgu akan habiskan topik untuk bab tingkatan 4 dahulu sebelum kita masuk bab tingkatan 5. Sebab orang cakap kamu dah menghampiri pertengahan. Maksudnya pertengahan dah nak sampai ke SPM dah ni. Kita akan usaha buat ulang kaji, buat latihan. Cikgu akan terangkan, cikgu akan guide kamu untuk jawab soalan. Macam mana nak jawab soalan berbentuk SPM yang betul. Jadi cikgu akan guide dan cikgu akan bagi panduan lah sedikit kepada kamu untuk menjawab soalan tersebut. Supaya bila peperiksaan SPM nanti tak adalah gemuruh, tak adalah gementak macam mana, apa yang keluar, ada soalan sport tak. Jadi bila kita dah bersedia, maksudnya soalan apa pun yang keluar, dah tak ada masalah, steady dah. Itu yang penting. Macam cikgu belajar juga, Encik Azri belajar juga kan. Bila kita dah betul-betul menguasai satu-satu tajuk tersebut, jadi orang cakap soalan yang keluar je kita dah boleh dah tahu dah apa jawapan soalan ni. Macam cikgu dulu, cikgu suka kalau yang sejarah cikgu buat latihan. Cikgu tak suka sangat membaca. Orang cakap, tapi orang cakap sejarah ni lebih kepada fakta-fakta membaca kan. Tapi cikgu lain. Mungkinlah kamu pun berbeza juga. Cikgu, apa yang cikgu buat untuk sejarah, cikgu suka buat latihan. Sehari mesti ada juga buat latihan. Buat soalan objektif ke, buat soalan subjektif ke, buat soalan esei ke sikit. Mesti ada juga buat soalan. Cikgu tak pernah tinggalkan. Jadi bila kita buat latihan, contohnya hari ni awak buat latihan kan. Okey, hari ni awak buat latihan sikit je, tak payah banyak pun, ambil satu topik kecil je. Pasal faktor perluasan kuasa Jepun kan. Okey, awak buat latihan yang tu. Lepas tu esok tukar kepada yang lain pula, lusa buat yang lain pula. Jadi yang berbeza. Jadi setiap hari tu banyak benda yang awak dah dapat sebenarnya. Lepas tu masuk peperiksaan, macam soalan aku dah pernah buat lah sebelum ni. Jadi bila awak confident level awak tu dah makin tinggi dah. Oh, soalan ni pernah jawab ni. Aku dah ingat dah sikit ni. Jadi awak nak jawab tu rasa yakin lah. Berbanding
awak tak pernah jawab soalan, tiba-tiba keluar, alah asalah soalan ni keluar pula. Kan dah kelang kabut dah, nak cari toyol dah bagi tanda sekarang. Kan? Macam tu lah kisah dia. Kalau awak betul-betul orang cakap bersedia, soalan apa je datang, awak boleh buat, awak boleh jawab, tak ada masalah. Lagi-lagi bila melibatkan sejarah. Bila melibatkan sejarah, awak tak boleh nak tipu fakta. Satu perkara mengenai sejarah, kalau awak tak tahu fakta dia, awak tak boleh nak tipu. Tapi kalau ada satu cara, kalau awak tak boleh nak tipu, awak nak buat macam mana? Okey, awak buat secara umum sahaja. Tapi bergantung kepada pemerintah, dia nak bagi markah ke tak nak bagi markah. Awak cakap pada zaman dahulu, pada zaman pendudukan Jepun, kita tak tahu, kita tak nyatakan. Aku duk fikir tarikh bila pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kan? Awak pun tak tahu. Awak tak tahu tarikh. Awak tak tahu apa tahun dia, bila pendudukan Jepun di tanah Melayu. Jadi awak nak tipu buat 1957. Dah salah dah kan. Merdeka ada tarikh tu. Jadi apa yang awak nak buat? Jadi awak buatlah. Okey, pada zaman pendudukan Jepun di tanah Melayu, kita tak nyatakan tahun. Maksudnya kita nyatakan secara umum sahaja. Kita tak tipu zaman pendudukan Jepun. Zaman dahulu lepas tu pemerintah zaman pendudukan Jepun. Pemerintah pun tahu kan. Tapi kalau kita tipu tarikh pada tahun 1930, dia pun cek balik. Pendudukan Jepun 1941. Dah salah dah kat situ. Habis dah kantoi dah kita kan. Jadi ada beberapa cara untuk awak jawab. Kalau awak tak tahu tahun, jangan nyatakan, tapi awak kena nyatakan secara umum sahaja. Okey, tu yang pertama untuk menjawab soalan. Cikgu lebih suka kongsikan teknik-teknik sebenarnya. Sebab kalau beberapa perkara yang lain macam nota apa semua, awak boleh baca, awak boleh hafal, awak boleh ingat dengan sendiri. Cikgu hanya bagi penerangan saja. Tapi untuk sejarah ni, cikgu lebih suka berkongsi mengenai teknik-teknik nak jawab macam mana sejarah ni. Teknik nak belajar sejarah, nak suruh masuk, nak suruh ingat apa yang nak kena buat kan. Okey. Yang pertama yang tu. Tapi seperti yang cikgu nyatakan juga sebelum ni, cikgu suka ulang-ulang benda yang sama supaya kenapa? Supaya kamu ingat. Bila kamu dah ingat, kamu dah boleh jawab dah soalan. Soalan apa je yang datang, tak kisah. Dia dah tahu dah. Malaya Union, BMA, British Military Administration. Awak dah tahu dah pentadbiran tentera British ya. Okey. Jadi kalaulah awak betul-betul bersedia untuk menjawab soalan, tak ada masalah dah soalan apa pun yang masuk dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. Jadi untuk ke arah yang orang cakap ke arah peperiksaan tu ada selang beberapa bulan sahaja lagi. Tu tak campur tolak cuti apa semua kan. Kalau campur tolak cuti apa semua, dah tinggal beberapa bulan saja untuk awak bersedia. Dalam fasa akhir awak, ni awak dah melepasi orang cakap fasa pertengahan. Awak dah nak pergi ke fasa akhir. Fasa akhir bila? Bila dah masuk bulan 1, bulan 2, dah fasa akhir dah. Yang tu kalau duk main, alah bab 3 aku tak baca lagi, alah bab 4 tak ingat lagi, bab 5. Jadi sangat menyusahkan awak nanti. Jadi kena orang cakap bersedia dari awal lah. Masuk bulan, sebab tu cikgu tetapkan macam bulan ni dengan bulan depan kan, bulan 10 dengan bulan 11 memang cikgu akan masuk bab tingkatan 4 cikgu akan habiskan. Lepas tu masuk bab tingkatan 5, masuk bulan 12 sahaja cikgu akan teruskan dengan orang cakap ulang kaji. Cikgu akan buat sesi soal jawab dengan korang. Jadi korang tak tahu apa-apa, tanya, cikgu jawab. Cikgu pun tanya juga biar korang jawab. Bila ada sesi soal jawab tersebut, jadi beberapa soalan tu kita boleh rukaikan, kita boleh jawab soalan tu.
malam ni. Kita cari topik bab 5 pasal apa? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kita akan bincang. Kita berdialog, maksudnya sesi soal jawab. Awak tak tahu, cikgu, apa ni Persekutuan Tanah Melayu, apa prinsip dia? Jadi awak tanya cikgu. Cikgu pun jawab. Lepas tu cikgu pula akan uji awak. Maksud ni apa? Okey, apa ciri-ciri dia? Cikgu akan tanya awak balik. Jadi bila adanya komunikasi tersebut, maksudnya automatik awak akan dapat catch up beberapa fakta yang awak perlu ingat. Okey. Yang tu untuk lebih kepada cara-cara nak menjawab nanti. Awak ada masa beberapa bulan saja lagi lah. Jadi kenalah bersedia. Yang tingkatan 4 awak dah nak masuk tingkatan 5 kan. Macam ada beberapa orang tingkatan 4 kan. Ada yang SPM. Maksudnya dah penentu kepada masa depan awak. Jadi sejarah ni subjek wajib lulus. Kalau awak tak boleh, sebenarnya sejarah ni awak perlu dapat A. Orang cakap macam tu. Perlu dapat A, perlu dapat B. Kalau dapat C tu kira orang cakap biasa je penguasaan awak di tahap yang sederhana. Tapi kalau awak dapat menguasai B, B+, A+, maksudnya awak dah berada di satu tahap yang lebih daripada orang lain. Untuk kemasukan ke universiti apa semua, dia akan tengok, CG awak bagus, CG budak ni, dapat A, dapat ni apa semua kan. Jadi peluang awak lebih cerah lah. Sebab tu awak kena buat betul-betul, kena study, kena buat betul-betul, kena buat ulang kaji, kena selalu bertanya, rajin bertanya, tanya je. Walaupun jangan, tak perlu malu sebenarnya. Orang cakap walaupun soalan awak tu soalan ulang-ulang, soalan yang sama, soalan yang biasa, tapi awak tanya saja. Bila awak tanya ni, maksudnya awak betul-betul nak tahu. Jadi awak berkongsi juga dengan kawan-kawan awak. Wana Halim dia selalu bertanya kan. Jadi dia berkongsi dengan Hanis, dia berkongsi dengan Alia, dia berkongsi dengan Aisyah. Yang lain bila mendengar, dah dapat satu ilmu malam ni. Pasal apa BMA. Pasal Persekutuan Tanah Melayu. Dia dapat sesuatu. Sebab tu kena dalam apa orang cakap satu kelas, kena ada yang aktif kan. Bila aktif, tanya. Jangan sampai macam asyik bertanya je dia ni kan. Sebab kita bertanya bukan kita nak tahu sebenarnya, tapi kita nak berkongsi dengan orang lain. Faham tak? Kita tengok orang lain macam malu je nak tanya, tengok orang lain macam pasif je, senyap je kan. Malu, senyap, tak nak tanya. Jadi kita pun tanyalah, cikgu saya ada soalan. Padahal awak nak tolong kawan awak. Awak dah tahu dah benda tu. Awak dah tahu dah, awak dah faham dah. Tapi awak nak berkongsi dengan kawan awak. Jadi awak pun angkat tangan. Cikgu saya nak tanya ni mengenai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa ciri-ciri dia? Jadi bila pun cikgu jawab. Cikgu pun jawab Persekutuan Tanah Melayu ni apa semua. Jadi kawan awak pun dapat ilmu juga. Macam tu. Aku malu nak tanya tapi apa orang cakap, awak dapat juga. Okey. Itu secara perkenalan lah sedikit. Jadi untuk malam ini kita akan teruskan dan harap kamu semua sentiasa orang cakap bersemangat dan tahniah untuk yang menyertai kelas kita pada malam ini. Tadi ada student cikgu juga Aidil tadi. Dia line dia tak apa-apa okey, tapi okeylah dia usaha nak masuk juga. Line kat rumah dia cakap slow sangat. Kita pun tak sampai hati kan. Jadi tak apalah, nanti nota-nota nanti dia boleh tengok dalam group. Dah masuk dah Aidil. Baik, kita tengok kepada slide yang cikgu ambil, cikgu download ni. Sekejap cikgu kongsikan kepada kamu. Dan kalau ada soalan, awak tanya terus. Cikgu saya tak faham ni cikgu. Boleh cikgu terangkan sikit. So cikgu akan ulang balik, cikgu akan terangkan dulu. Sebab untuk yang bab 5 ni dia macam banyak sikit. Banyak. Mungkin
ada beberapa perkara yang awak tak jelas, awak boleh tanya terus. Jangan malu, tak perlu malu pun. Sebab bila kita nak belajar, kita dah kena ketepikan perasaan malu tu. Nak belajar? Okey, tanya. Ada soalan? Tanya terus. Okey, semua nampak? Jelas. Okey, jelas. Tak nampak je besarkan sikit lagi. Okey. Untuk bab 5 ni tajuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum ni kita dah pergi kepada campur tangan British di negeri-negeri Melayu, kita dah pergi kepada pendudukan Jepun di Tanah Melayu, kita dah pergi kepada yang tak suka yang diprotes, yang ditentang oleh masyarakat, iaitu pengenalan Malayan Union 1946. Sejarah dia orang cakap berturutan. Maksudnya dari tahun semasa pendudukan British, lepas tu British berundur, Jepun datang sekejap, lepas tu 1941 sampai 1945 kan. Okey, Jepun dah habis, British ambil alih balik. Lepas tu pengenalan Malaya Union 1946. Dan sambung lagi bab 5 ni, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita ceritalah sedikit mengenai pengenalan Malaya Union tu. Kenapa Malaya Union ni ditentang oleh masyarakat? Kenapa? Raja tentang, masyarakat tentang. Siapa boleh jawab ni? Kenapa Malayan Union 1946 tu ditentang oleh semua masyarakat di Tanah Melayu? Okey, siapa boleh jawab? Cuba. Berat sebelah. Betul, berat sebelah lagi. Apa lagi? Berat sebelah, dah betul. Siapa yang nak jawab lagi ni? Sultan hanya membincangkan soal agama Islam dan istiadat sahaja. Sultan hanya berkuasa, maksudnya dalam erti kata lain kita boleh cakap Sultan dah tak ada kuasa, raja dah tak ada kuasa. Bila raja tak ada kuasa, pembesar tak ada kuasa, siapa tak marah kan? Dalam tempat kita, okey, kita ambil tempat kita lah. Okey, sekolah kita, tiba-tiba orang luar datang, dia ambil alih sekolah kita. Jadi kita kena ikut semua cara dia. Pengetua awak dah tak ada kuasa. Pengetua hanya jadi orang cakap, ikut cakap orang yang baru datang. Siapa tak marah kan? Tempat kita, tanah air kita. Tiba-tiba dia datang buat sesuka hati. Memang kita akan menentang lah. Kita akan protes lah. Kita akan tunjuk ketidakpuasan hati kita. Okey, sama juga apa yang berlaku pada zaman Malayan Union tersebut. Pengenalan Malayan Union ni. Kenapa rakyat, kenapa raja, kenapa pembesar tak bersetuju dengan Malayan Union? Jawapannya yang tadi, berat sebelah. Dia lebihkan orang lain, prinsip Jusoli kan. Dia nak bagi kerakyatan kepada orang luar. Dia nak bagi kepada orang-orang asing lah. Orang asing akan dapat kerakyatan di Tanah Melayu. Jadi senang, dia bagi macam tu je. Jadi menimbulkan apa orang cakap, ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat di Tanah Melayu. Okey, lepas tu kuasa raja tak ada, kuasa pembesar tak ada, hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat Melayu sahaja. Jadi memang akan protes habis-habisan lah. Dia macam orang cakap dia macam mengetepikan tugas raja dengan pembesar. Kan dulu raja yang berkuasa pada zaman dahulu, raja berkuasa dalam semua hal pentadbiran, dalam bidang tentera, raja dalam bidang ekonomi, raja dalam bidang politik, raja. Bila British datang, semua dah tak ada kuasa. Jadi marah. Okey, bila marah, Malayan Union tu orang cakap ditentang oleh semua lapisan masyarakat di Tanah Melayu. Jadi mereka tubuhkan
Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ni tengok yang mereka tubuhkan. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita tengoklah sedikit latar belakang dia. Diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang ditolak oleh penduduk tempatan yang cikgu cerita tadi. Merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Okey, kita tengok pula penubuhan jawatan kuasa kerja. Apa yang ditubuhkan ni? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jawatan kuasa kerja ni terdiri daripada siapa? Raja Melayu, Wakil UMNO dan pegawai kanan British. Orang cakap Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni dah negara kita dah ke arah nak mencapai kemerdekaan lah. Langkah-langkah dia dah ke arah untuk mencapai kemerdekaan. Okey, ahli jawatan kuasa yang tadi kerajaan British mesti ada lagi. Wakil UMNO ada, wakil Raja-Raja Melayu. Okey, kita tengok wakil kerajaan British. Tengoklah ketua setiausaha dia A.T. Newbold, K.K. O'Connor, W.D. Goksal, Dr. W. Linehan, A. William. Ni biasanya nama-nama ni dia akan tanya dalam soalan. Jadi tak ada pilihan lain lah. Awak kena ingat juga 1-2 nama. Kalau ingat ketua je lah. Ketua siapa, lepas tu ingat peguam. Kalau awak tak mampu nak ingat kelima-lima nama ni, awak ingat 1-2 pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi kena ingat, kalau dia tanya siapakah wakil kerajaan British yang bersama dalam Persekutuan Tanah Melayu? Sudah, siapa wakil British ni? Kan? Jadi kenalah ingat 1 atau 2 tokoh. Okey, wakil UMNO. Wakil UMNO kalau tak boleh jawab, tak tahulah. Kan? Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yasir, Haji Megat Yunus. Tengoklah ni orang kuat dia. Orang kuat UMNO, Datuk On Jaafar. Okey, wakil Raja-Raja Melayu kena ingat juga. 1 atau 2, tak perlu ingat semua sebab nama-nama ni kalau awak jawab soalan nanti awak akan orang cakap secara tak langsung awak akan ingat dengan sendiri je. Bila awak duk jawab soalan, duk ulang soalan yang sama, jadi awak akan dapat ingat nama-nama tersebut. Tak perlu nak hafal ke. Yang penting jawab soalan, buat. Okey, tapi kena ingatlah 1 atau 2. Tak mampu ingat semua pun kena ingat 1 atau 2 nama. Raja Kamaral Zaman. Okey. Datuk Hamzah Abdullah, orang kaya ni. Haji Muhammad Sharif Osman, setiausaha. Okey, Datuk Ni Ahmad Kamil. Kena ingat Okey, cadangan jawatan kuasa kerja. Baik, untuk cadangan jawatan kuasa kerja ni dia lebih kepada apa yang jawatan kuasa kerja ni nak. Bila dia ditubuhkan, apa yang dia nak. Jadi kita tengoklah apa yang dia nak. Dia dah senaraikan 5 di sini. Yang pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Kenapa 2 buah negeri selat? Kan negeri selat ada 3. Siapa boleh jawab? Kenapa dia cakap menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat? Kenapa 2 buah? Kan negeri selat kan ada 3. Siapa boleh jawab yang ni? Singapura berada di bawah kuasa British. Singapura berada di bawah kuasa British. Okey. Sebab Singapura dia tak bersetuju nak bergabung. Adalah isu dengan Singapura. Singapura dengan negeri-negeri Melayu yang lain ada isu di situ. Jadi orang cakap Singapura ni dia nak bercerai. Tak nak
tak nak masuk bawah Malaysia, tak nak masuk bawah tanah Melayu. Jadi dia asingkan. Sepatutnya kita tanah Melayu merangkumi Singapura juga. Jadi bila dia cakap Singapura tak nak bergabung dengan tanah Melayu, dengan negeri Melayu yang lain, jadi Singapura pun bawa diri. Maksudnya dia di bawah pentadbiran sendiri. Dia tak melibatkan Malaysia dah. Okey. Baik, yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey. Ya, memulihkan kedudukan maksudnya dia nak fungsi raja ni ada. Kan sebelum ni raja orang cakap apa? Macam boneka. Dia melambangkan raja sebagai boneka. Maksudnya raja tak ada kuasa pun sebelum ni. Tapi bila dia dah tubuhkan jawatan kuasa kerja ni, dia nak kembalikan kuasa raja. Maksudnya dia nak kembalikan raja sebagai pentadbir bagi negeri. Macam tu. Okey. Yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey. Faham Untuk 3, 4, 5, kau ada apa-apa soalan? Kedudukan istimewa ni yang macam mana pula? Siapa yang nak tanya? Siapa yang tak faham? Boleh Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Cikgu? Ya, saya. Saya boleh katakan yang cadangan yang diberikan tu melalui kedudukan istimewa orang Melayu tu dijaga. Mungkin boleh saya katakan yang pada waktu itu orang Melayu digugat kedudukan mereka di tanah sendiri. Maksudnya orang cakap hak istimewa orang Melayu tu, orang Melayu tempat dia sendiri telah digugat oleh orang lain. Bila pengenalan Malayan Union 1946 tu telah dilaksanakan, jadi dia nak bagi kerakyatan ni, kewarganegaraan ni kepada orang luar. Siapa yang tak rasa tergugat kan? Siapa yang tak rasa tercabar? Kita pun nak marah kan? Tiba-tiba orang luar datang nak bagi kerakyatan, okey, warga negara kat dia. Memang bergaduh kan? Jadi itulah isu yang timbul. Dia cakap kedudukan istimewa orang Melayu pun dikurangkan. Bila tercabar macam tu, orang Melayu akan bangkit. Macam sekarang juga kalau awak tengok agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tapi ada parti-parti politik, apa yang dia buat? Dia nak hapuskan, tak payah guna bahasa Melayu, kita guna bahasa Inggeris. Bahasa perantaraan dia cakap. Tapi dalam perlembagaan persekutuan kita, bahasa Melayu wajib merupakan bahasa kebangsaan. Maksudnya dalam setiap penulisan rasmi, dalam setiap di sekolah, di mana-mana pun kena guna bahasa Melayu. Kalau di negara kita. Orang lain, orang luar datang negara kita pun kena guna bahasa Melayu. Untuk communication, bercakap apa semua, berkomunikasi, mesti guna bahasa Melayu. Tapi orang tak berhati, tak boleh. Tak payah guna bahasa Melayu, kita guna bahasa Inggeris. Lagi advance dia cakap. Itu salah satu orang cakap dia nak mengurangkan atau dia nak menghapuskan penggunaan bahasa Melayu. Kita tak sedar sebenarnya. Sebab tu sekarang ni ramai yang bangga dapat bercakap orang putih kan, dapat speaking, dapat. Tapi pada masa yang sama, bila bahasa Melayu dia, kita tengok bahasa Melayu dia bercakap pun macam tak betul bahasa Melayu yang dia bercakap, dia gunakan pun salah kan. Itulah isu yang timbul sebenarnya. Jika kita tidak halang semua ni. Jadi mereka memang akan halang habis-habisan. Kan sebelum ni kalau zaman dahulu ada tulisan Jawi kan. Jadi tulisan Jawi, tulisan formal apa semua yang tu. Tapi bila dia nak tukar, dia nak guna bahasa Inggeris pula sebagai bahasa rasmi, jadi memang semua akan marah. Macam kita juga
kita di Malaysia sekarang ni. Okey, di sekolah, di mana-mana yang awak keluar. Kalau awak pergi mana-mana, mesti akan guna bahasa Melayu, iaitu bahasa formal, bahasa rasmi kita. Tapi ada juga yang nak ubah, dia pergilah buat yang tu bercakap bahasa Cina. Masa Jepun datang, bahasa apa? Kimigayo, lagu Jepun. Dia wajibkan belajar bahasa Jepun. Di sekolah dia suruh pelajar menyanyi pelajar Melayu nyanyi lagu Jepun. Macam mana kita rasa? Memang kita akan rasa tergugak, kita rasa nak marah sambil menyanyi tu, rasa nak marah, rasa nak tak boleh ni. Kan? Itulah orang cakap situasi yang dialami oleh masyarakat pada zaman dahulu. Mereka kena pertahankan. Kalau mereka tak pertahankan, kalaulah orang zaman dahulu ni tak pertahankan bahasa Melayu, tak pertahankan perlembagaan kita, tak protes untuk Malayan Union, kita pada hari ini mampu tak kita nak bercakap dalam bahasa Melayu? Nak guna bahasa Melayu. Kan tiba-tiba tempat kita sekarang ni, negara kita sekarang ni, bahasa utama dalam bercakap formal ambil dari bahasa British, bahasa Inggeris. Semua bercakap bahasa Inggeris sekarang ni. Kalau tak guna bahasa Inggeris, awak akan didenda, dikenakan hukuman. Itulah keadaan yang berlaku. Jadi itulah sumbangan orang nak cakap orang-orang Melayu, raja-raja Melayu, pembesar-pembesar Melayu, mereka menentang sekeras-kerasnya. Kena juga guna bahasa Melayu. Mereka mempertahankan agama rasmi, agama Islam. Awak nak amalkan agama lain, awak nak buat agama lain, nak anut agama lain, tak ada masalah. Tapi untuk di tanah Melayu, untuk di Malaysia, kena guna agama Islam, kena amalkan agama Islam. Maksudnya orang Melayu, agama Islam. Kalau agama lain, boleh diamalkan, tak ada masalah. Kita tak halang. Satu orang cakap, satu perkara yang baik, yang bagus kita lakukan, kita tak halang orang India, orang Cina untuk menganut agama lain. Kita tak halang agama Kristian, agama Hindu, Buddha, kita tak halang. Tapi yang penting jangan kacau agama kita kan, agama Islam. Okey. Panjang lah. Baik, kita pergi ya. Kita pergi kepada Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Kalau sejarah ni sedap bercerita. Kalau nak bercerita memang tak habis. Banyak yang sepatutnya kita tahu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Golongan Nasionalis Melayu Radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Apa yang dia buat tu? Pihak British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Golongan ini bergabung membentuk Tenaga Rakyat Putera. Okey, tengok gabungan Putera, siapa pula pengurusi dia. Gabungan Putera terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang berikut. PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Dipengerusikan oleh ni orang dia, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Angkatan Pemuda Insaf API diterajui oleh Ahmad Bostamam sebagai Presiden. Gerakan Angkatan Muda GERAM diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Barisan Tani Negara Malaya Batas diketuai oleh Musa Ahmad. Angkatan Wanita Sedar Awas diketuai oleh Syamsiah Fakih. Kalau awak nak tahu, parti-parti inilah PKMM, API, GERAM, Hizbul Muslimin, Batas, Angkatan Wanita Sedar. Dia cakap parti-parti ini parti berhaluan kiri. Maksudnya parti yang banyak menentang kerajaan. Parti yang orang cakap kalau kita zaman kita sekarang ni Pakatan Harapan lah. Macam tu lah. Jadi eloklah sebenarnya dalam pentadbiran. Kalau tak ada penentangan, tak ada kalau kita ikut je kan orang buat. Sedap lah.
Tak orang nak buat kan, sedap British nak buat apa yang dia suka. Tapi bila kita lawan, kita menentang, kita protes, kita tunjuk ketidakpuasan hati, dia tak boleh nak buat sesuka hati. Jadi inilah fungsi-fungsi parti-parti yang ditubuhkan ni. Okey, tengoklah ni gambar-gambar dia. Dah tua dah kan. Okey, Gabungan Putra AMCJA, All Malaya Council of Joint Action. Dia pengurusinya ialah Tan Cheng Lock. Okey, golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. AMCJA kemudiannya bergabung dengan Putra. Jadi banyaklah parti-parti politik yang tak bersetuju dengan penubuhan jawatan kuasa tersebut. Ada yang bersetuju, ada yang menyokong, ada yang menyokong British, ada yang nak lawan. Itulah apabila terbentuknya sesuatu orang cakap pertubuhan apa semua, jadi adalah yang akan menentang nanti. Okey. Kita tengoklah apa sumbangan nasionalis Melayu radikal yang tadi kan, yang gambar pakcik-pakcik tadi. Bukan pakcik ya, panggil pakcik pula. Yang tadi apa orang cakap, tokoh-tokoh tadi. Kalau sejarah kita lebih kepada tokoh lah. Okey. Golongan nasionalis Melayu radikal melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun. Mereka mempunyai matlamat perjuangan ialah membebaskan tanah air daripada penjajahan. Ni memperjuangkan hak semua kaum. Okey, apa yang dia buat? Menubuhkan akhbar suara rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Okey, sumbangan dia yang ni awak baca. Okey, kita tengok ni. Cadangan Putra meliputi perkara yang berikut: kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Kita sebenarnya dari zaman dahulu lagi ni. Kalau kita kembali kepada zaman dahulu, kalau kita amati balik apa yang mereka lakukan, kalau mereka tak pertahankan, kita hari ni tak tahulah kan, tiba-tiba nyanyi lagu orang putih tu dekat perhimpunan sekolah kan. Tiba-tiba lagu British pula kan. Jadi mereka lah yang berjuang, mereka lah yang mempertahankan tanah air kita. Okey, perlembagaan rakyat. Apa yang dia nak pula ni? Tengok, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Dia nak bergabung balik dengan Singapura. Perubahan sebuah Dewan Perundangan, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang dan menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okey, hal ehwal luar, kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Okey, perlembagaan rakyat yang ni awak baca. Saya nak pergi kepada yang 5.2. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kalau tak silap 1 Februari 1948. Kalau Malayan Union tu 1 April 1946. Ingat lagi tahun-tahun. Walaupun cikgu dah lama lah orang cakap cikgu dah lama tak mengajar untuk sejarah SPM ni. Cikgu lebih fokus kepada sejarah PT3. Tingkatan 1, 2, 3 tapi cikgu ingat lagi lah yang sebelum-sebelum ni yang cikgu orang cakap belajar zaman sekolah. Tengok pada 1 Februari. Betul cikgu teka. Tengok tahun sampai hari ni masih ingat lagi. Sebab apa? Kita duk ulang benda yang sama. Kita duk ulang, kita duk baca, kita duk buat. Bila kita buat benda yang sama jadi automatik ingat macam tu je.
Awak ingat cikgu senang ke nak mengajar? Cikgu pun macam awak juga. Nak kena study, nak kena buat homework, nak kena buat itu, nak kena buat ini. Banyak perkara yang cikgu perlu buat sebelum mengajar. Okey, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Beberapa faktor. Okey, kita tengok apa faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okey, yang pertama, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Biasa ni favorite lah. Soalan yang orang cakap apa? Dia akan tanya dalam peperiksaan. Dia akan tanya, terangkan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jelaskan faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia akan buat soalan berkaitan dengan ni. Jadi awak kena nyatakanlah, awak kena terangkan sedikit. Kalau dia cakap jelaskan, dia cakap terangkan, dia cakap huraikan. Jadi awak kena ada orang cakap apa, huraian dia, ada penjelasan dia, ada penerangan dia. Kalau awak letak fakta je, memang tak lengkap lah jawapan awak. Kena huraikan sedikit. Okey, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union kerana Malayan Union ni telah menghakkan kuasa sultan, telah apa orang cakap, dia menganiaya orang Melayu. Kenapa dia macam menindas orang Melayu? Kerana pengenalan Malayan Union ni, dia nak lebihkan orang lain, nak lebihkan orang luar. Dah lah orang luar datang tempat kita kan, orang luar pula dilayan macam raja. Memang kita marah. Okey, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Okey, lepas tu sokongan pentadbir British. Kena nyatakan siapa pentadbir British yang menyokong Persekutuan Tanah Melayu ni. Jadi tengok balik beberapa orang tokoh tadi. Sebab tu cikgu cakap awak kena ingat juga tokoh dia siapa. Kalau awak tak ingat, Raja Melayu siapa? Pembesar apa? Lepas tu pentadbir British siapa yang sokong? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, awak hanya letak fakta saja. Bila letak fakta, jadi markah untuk huraian awak, markah untuk contoh awak tu dah hilang. Sebab tu kebanyakan pelajar dia macam terkejut. Kenapa dapat markah rendah? Sepatutnya aku dapat A, sepatutnya aku dapat B. Tiba-tiba dapat C kan, tiba-tiba dapat D kan. Yang ni lah beberapa faktor yang menyebabkan markah mereka menjadi, orang cakap, separuh, hilang separuh, kurang. Okey, jadi kena alert betul-betul. Baik, kita pergilah sedikit kepada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Kenapa ni memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu? Ahli Parlimen British telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Tengok ni, orang Melayu telah berkumpul dengan melakukan demonstrasi. Dia tulis dekat poster ni apa semua, bawa jualan pergi. Kami menolak Malayan Union. Kami tak nak Malayan Union. Dah dia buat demonstrasi besar-besaran, turun ke padang, turun ke suatu tempat tu, menyatakan ketidakpuasan hati atau protes lah. Protes. Tak nak, aku tak nak. Kami tak nak. Okey, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Ni tengoklah yang tak disambungkan juga. Tengok dia berhimpun menyatakan ketidakpuasan hati. Tengok berapa ramai yang telah turun untuk melakukan orang cakap demonstrasi ketidakpuasan hati. Lebih kepada tu. Okey. Lepas tu apa yang dia buat, mencadangkan perkara tersebut. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Apa yang diorang cadangkan? Menerima usul pembentukan persekutuan. Dia cadangkan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab sebab orang semua menentang Malayan Union, jadi dia cadangkan satu orang cakap cara, iaitu dengan
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, apa yang surat dia ni? Apa? Gammon dan Rhys Williams menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Maksudnya wakil British ni dia sampaikan surat dari Sultan Perak. Sultan Perak yang tulis surat ni. Dia bagi kepada Gammon dan Rhys Williams ni. Okey, dia hantar ke Parlimen British. Jadi dia buka surat tu apa? Apa yang Sultan Perak ni cakap? Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Malayan Union. Kalau apa yang awak faham di sini, maksudnya Raja-Raja Melayu ni dipaksa tanda tangan untuk menyokong Malayan Union. Mereka tak nak, tapi pegawai British, penasihat British dipaksa. Awak kena tanda tangan juga. Awak kena tanda tangan. Kalau tak tanda tangan, awak akan dibuang daerah, dibuang negeri. Jadi raja pun tak ada pilihan. Raja kena tanda tangan juga. Jadi raja pun tulis surat tidak berpuas hati kepada Parlimen British. Okey, begitulah kisahnya. Okey, lepas tu sokongan pentadbir British. Sir Ralph Horne. Okey, pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya inilah Sir Edward Gent, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Horne, Gammon, A.T. Newport, yang tadi beberapa tokoh tadi tu. Yang dia awak tengoklah sendiri ya. Okey, sokongan pentadbir British. Kita pergi kepada 5.3 pula. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi yang perlu awak tekankan, ciri Persekutuan Tanah Melayu yang kita akan masuk sekejap lagi. Tadi faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia yang awak kena tahu? Ni, pentadbiran kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan kewarganegaraan. Jadi kita tengok satu-satu. Dari segi pentadbiran apa? Persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Maksudnya Singapura tak ada kena-mengena dah dengan tanah Melayu. Okey, kerajaan persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Okey, yang ni Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan mengandungi akta rasmi. Tu awak bacalah. Okey, kuasa raja-raja. Kita tengok kuasa raja-raja apa pula. Kan sebelum ni raja tak ada kuasa kan. Okey, jadi kita tengoklah apa had untuk kuasa raja pula. Okey, raja-raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Boleh dah bagi pandangan. Sebelum ni Raja Melayu hanya menerima nasihat. Oh, kau kena buat tu. Oh, kau kena buat ni. Kau kena siapkan ni. Jadi Raja Melayu dah macam hamba sebelum ni ya. Hanya menurut kehendak British. Tapi berubah bila Persekutuan Tanah Melayu ni, Raja Melayu dah boleh bagi pandangan. Oh, macam ni boleh buat tak? Dah boleh orang cakap apa? Buat keputusan dia. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan ran undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Okey, dari segi perundangan apa pula? Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa majlis mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman dan semualah. Okey, yang paling penting, sini yang paling penting.
kewarganegaraan. Macam mana orang nak dapat kerakyatan ni, nak masuk ke tanah Melayu ni? Kita tengok sini. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Kewarganegaraan secara pendaftaran. Kalau sebelum ini siapa yang ingat? Kewarganegaraan sebagai apa? Secara jus soli. Maksudnya dia bagi kerakyatan kepada orang macam tu je. Sekarang ni dah diperketatkan. Okey, jus soli hanya terbuka kepada rakyat, raja dan rakyat British. Okey, pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British, kewarganegaraan. Jus soli ni. Okey, awak tengoklah apa secara kuat kuasa undang-undang macam mana bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun di sini. Maksudnya kena menetap selama 15 tahun barulah dapat kerakyatan untuk orang lain. Okey. Dah selesai. Kena ingat 4 perkara. Kalau dia tanya ciri-ciri dia, awak kena tengok 4 perkara. Yang pertama dari segi pentadbiran, dari segi kuasa raja-raja, dari segi perundangan, dari segi kewarganegaraan. Kena baca dan cuba faham yang ni. Kalau ada soalan nanti awak tanyalah. Kalau awak tak faham mengenai apa secara kuat kuasa undang-undang ke, lepas tu awak tak faham sesuatu, awak tanya je. Okey, dan seterusnya yang orang cakap 5.4 kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apa kesan dia? Mengembalikan kedudukan raja-raja. Ni yang penting sebenarnya. Dia nak bagi kuasa raja tu kepada raja, dah kuasa raja kan. Takkan nak bagi kepada orang British, takkan nak bagi kepada orang luar kan. Kuasa raja, raja lah yang kena. Macam tu. Okey, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Ni betul. Membuka ruang kewarganegaraan, mewujudkan kerjasama kaum. Maksudnya kaum Cina, India, Melayu bekerjasama dalam satu unit persekutuan. Dipanggil Persekutuan Tanah Melayu lah. Okey, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ni merupakan satu kejayaan lah bagi mereka. Pembentukan persekutuan, membuka ruang kewarganegaraan. Okey, mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu, kesan penubuhan dia dah habis. Jauh perjalanan. Ni belum mencapai kemerdekaan lagi, belum. Tak merdeka lagi. Kan? Tapi orang cakap kita dah ke arah kemerdekaan. Faham tak? Kita pergi orang cakap step by step lah. Kan dari pendudukan Jepun, kita cerita yang asal. Dari Melaka ditawan oleh Portugis. Kali pertama dijajah oleh Portugis, lepas tu kedatangan kuasa British, lepas tu kedatangan Jepun, lepas tu British ambil alih, lepas tu komunis, lepas tu Persekutuan Tanah Melayu 19 bukan Persekutuan dulu, Malaya Union 1946 kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kita belajar hari ni. Tengok, kita pergi dia untuk sejarah yang dekat tampak ni, dia lebih kepada semua tentang Tanah Melayu, tentang sejarah Malaysia. Jadi kita kena tahulah sejarah negara kita kan. Step by step dia macam mana dia nak terapkan dalam diri awak tu supaya awak menghargai kemerdekaan yang kita dapat. Betapa susahnya dari Melaka ditawan oleh Portugis 1511 sampailah 1957. Tengok gap ruang masa dia. Betapa jauhnya nak pergi. Berapa ramai, berpuluh ribu, bukan berpuluh ribu lah, beratus ribu dah berkorban, terkorban nyawa, dah meninggal dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sampailah kita ke tahun 1957, 31 Ogos 1957 kita mencapai kemerdekaan. Maksudnya dari
perjalanan yang jauh ni kita ke arah satu matlamat sahaja. Kenapa? Kita nak dapatkan kemerdekaan yang kita hilang selama ini. Cuba bayangkan, dari 1511 sampai 1957. Berapa lama jangka masa tu. Kan? Kalau ada yang hidup lagi tak tahulah. Dah umur berapa ratus tahun. Tapi itulah apa yang dia nak terapkan dalam tajuk tersebut. Dia nak terapkan dalam diri awak supaya awak lebih menghargai setiap kemerdekaan yang kita kecapi. Susahnya nak dapatkan kemerdekaan ni, tapi nak hilang sekejap je. Kalau negara lain macam Amerika Syarikat, macam Israel kan, dia nak datang serang negara kita pada hari ni, senang je dia nak tewaskan kita. Sebab tu kita kena berwaspada, kita kena bersatu padu, kita kena bertindak sebagai satu unit. Maksudnya bersama-sama bangunkan ekonomi kita, bangunkan sistem pertahanan kita, bangunkan sistem politik kita. Kita nak ke arah yang lebih hebat, yang lebih maju, supaya kenapa kita dapat pergi seiring dengan negara-negara yang lain. Kita tak nak ke belakang. Bila kita ke belakang, orang akan ambil kesempatan ke atas kita. Jadi habislah kita. Tapi baguslah. Untuk tingkat tempat ni, awak kena menghayati betul-betul erti kemerdekaan tu. Bukannya senang. Kalau awak cakap, alah senang je cikgu merdeka. Senang kalau awak cakap. Kalau awak berada dalam situasi orang pada zaman dahulu, betapa nikmatnya, betapa bersyukurnya, betapa bahagianya bila bebas ni, bila merdeka ni kita dapat mentadbir sendiri. Dari segi politik kita boleh buat sesuatu, dari segi ekonomi kita dapat bangunkan ekonomi kita, dari segi sosial kita dapat mewujudkan beberapa tempat apa semua ke arah yang lebih baik. Jadi kenalah hargai setiap apa yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Kita hargai macam mana? Kita belajarlah sejarah. Kita jadikan sejarah ni sebagai iktibar, sebagai pengalaman dalam hidup kita, pengajaran dalam hidup kita. Kita takkan biarkan orang cakap pisang berbuah dua kali. Maksudnya perkara yang sama berulang lagi, aku takkan biarkan. Aku akan pertahankan juga. Aku akan pertahankan bahasa Melayu. Aku akan pertahankan agama Islam, agama rasmi kita. Aku akan pertahankan hak-hak kita dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kita kena tahu yang tu. Ni orang tanya, apa hak kita dalam perlembagaan persekutuan? Aduh, perlembagaan persekutuan apa tu? Tak tahu ni. Kan, orang tanya perlembagaan persekutuan dah kelang kabut. Apa tu? Apa hak ni? Kita kena tahu, kita kena sedar hak kita. Okey. Jadi sebelum berakhir malam ni, tadi ada komen cikgu tak baca. Kejap cikgu tengok Okey, kolonisasi radikal. Apa cikgu nak tanya, kenapa jawatan kuat? Saya mula dengan Hanis Batrisya, raja hilang kuasa pemerintahan. Ya, betul. Raja hilang kuasa pemerintahan yang tadi cikgu tanya kan? Berkaitan Malayan Union tadi. Baik, Hanis Batrisya, cikgu nak tanya, kenapa jawatan kuasa kerja menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri? Yang tu sebab dia nak melicingkan pentadbiran. Dia nak lagi memudahkan. Kena tubuhkan jawatan kuasa Dewan Perundangan Negeri. Setiap negeri ada. Jadi untuk urusan setiap negeri tu senang. Macam di Selangor, okey Selangor je. Awak uruskan kawasan Selangor. Kelantan, Kelantan. Tapi kalau dia buat besar satu pusat, okey di Putrajaya, semua Putrajaya kena uruskan semua negeri. Kelang kabut lah. Kan? Okey. Dia nak lagi memudahkan, lagi menyenangkan dan nak cepat. Jadi dia memang akan tubuhkan di setiap negeri tu ada Dewan Perundangan Negeri masing-masing. Okey. Soalan Hanis Batrisya dah jawab. Wan Halim, radikal, orang yang menyokong dan cenderung terhadap perubahan politik atau sosial
yang menyeluruh dan lengkap. Wan Halim dah bagi maksud radikal tersebut. Okey, kolonisasi. Apa yang dia bagi tu? Kolonisasi ni proses tindakan menjadikan sesuatu tempat, wilayah atau negara sebagai kolonial. Maksudnya tempat jajahan dia, kawasan jajahan dia. Senang. Dia datang dari negara dia, Britain, nak ambil tanah Melayu. Senang. Okey, terdapat banyak penyebab dekolonisasi. Salah seorang daripada mereka adalah dahaga untuk kemerdekaan. Okey, macam tu, maksudnya dekolonisasi ni macam ke arah berkerajaan sendiri lah gitu. Dekolonisasi lebih kepada pemikiran sanggup berjuang. Kolonisasi hanya mengikut penjajah itu sendiri. Betul. Kolonial ni kita ikut cara penjajah. Kita tak boleh nak buat apa. Kita kena ikut apa yang penjajah dah tetapkan. Kalau tak ikut, kita yang kena. Maksudnya kalau raja tak ikut, raja pun tak ada pilihan. Kena ikut cakap British. Semasa Jepun, raja kena ikut cakap Jepun. Tu je. Jadi bila dekolonisasi ni dia lebih ke arah kita dah nak mencapai kemerdekaan lah. Maksudnya kita dah berusaha untuk mentadbir negara kita sendiri. Tu dia. Okey. Jadi harap menjawab beberapa soalan awak sebelum saya serahkan kepada Encik Azri. Ada apa-apa soalan lagi tak? Saya buka soalan 2-3 minit lagi sebelum kita berakhir malam ni. Okey, siapa yang nak tanya? Ya, saya. Kenapa Singapura berpisah dengan tanah Melayu waktu itu? Kenapa? Satu soalan yang bagus lah Wana. Kenapa Singapura berpisah dengan tanah Melayu? Singapura ni dia cakap apa? Kawasan dia atau tempat dia, negeri dia ni merupakan negeri yang kalau kita tahu pun, kita belajar sejarah Singapura kedudukan dia yang strategik, dia macam lebih maju berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Bila macam tu jadi tumpuan pedagang, jadi orang cakap persinggahan orang dari luar. Jadi dia macam menunjukkan alah Malaysia tak payahlah. Aku boleh mentadbir sendiri tempat aku. Dia macam tu. Cikgu. Ya, saya. Mereka mengatakan yang negara mereka lebih baik adalah disebabkan pada waktu itu pusat British berada di situ. Betul. Satu sebab mereka rasa mereka lebih maju berbanding negeri-negeri lain. Satu lagi sebab mereka orang cakap di bawah pengaruh atau tanah jajahan British. Jadi tempat tumpuan utama semestinya Singapura. Jadi biasa tak perlulah nak bergabung dengan Malaysia, tapi ada satu lagi sebab. Dia yang tu yang awak dengar yang biasa tu bawah pengaruh British, Singapura lebih maju, tu hanya sampingan dia sahaja. Ada satu lagi sebab Singapura ni dia ada orang cakap di bawah pengaruh komunis juga. Di bawah pengaruh komunis, sosialis. Jadi dia tak suka cara yang dilakukan oleh Malaysia. Dia bila di bawah pengaruh komunis, sosialis, dia macam tak nak berada di bawah orang. Faham tak? Kalau dia join Persekutuan Tanah Melayu, dia kena berada di bawah satu orang cakap satu pentadbiran. Maksudnya dia di bawah. Tapi pemikiran dia kalau aku bawah ni, jadi dia di tahap yang rendah. Jadi tak nak bergabung. Tapi elok juga sebab Singapura, lepas awak tahu pemisahan Singapura dari Malaysia dengan faktor komunis dia, dengan faktor pemimpin pemerintah dia yang orang cakap dia memang tak anti Malaysia. Sampai dia bukan satu slogan Ganian Malaysia. Maksudnya dia nak hentam habis-habisan Malaysia. Cikgu, taraf naungan tu apa? Aisyah Sofia. Naungan ni maksudnya kawasan tersebut berada di bawah di bawah pentadbiran siapa? Kalau naungan British, maksudnya kawasan tersebut contohnya lah negeri Melayu, okey, negeri Perak.
di bawah naungan British. Maksudnya Perak ni di bawah pentadbiran pihak British. Atas dia British. Bawah dia Perak, raja, pembesar apa semua biasa. Tapi siapa yang berkuasa? British di atas. Di bawah naungan British. Negeri Perak, negeri Kedah, negeri Kelantan di bawah naungan British. Maksudnya British yang berkuasa terhadap negeri-negeri tersebut. Okey, boleh Aisyah Sofia? Jadi itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama saya untuk belajar sejarah malam ni. Harap awak dapat beberapa perkara yang cikgu terangkan, awak dapat faham, awak dapat ingat dan kena jawab soalan. Kunci dia kena jawab soalan. Kalau awak tak buat soalan, awak tak cari soalan, tak cuba jawab, awak akan ingat untuk masa ni je. Esok bangun, alah tak ingat lah. Kolonial ni apa dah pula. Naungan ni apa, radikal ni apa. Semalam Wan Halim dah bagi tahu kan. Tiba-tiba dah hilang dah. Jadi nak kukuhkan lagi, kena buat soalan, kena jawab soalan. Usaha cari soalan, buat. Ulang balik. Okey. InsyaAllah awak akan dapat sesuatu untuk malam ini dan untuk yang seterusnya. Jadi terima kasih semua. Saya serahkan kelas ini kepada Encik Azri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.